Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita continue kita punya chapter circles. Kita dah belajar tentang circumference. Formula dia ada dua. C sama dengan pi d ataupun C sama dengan 2 pi r. Kemudian kita dah belajar juga tentang area of circle. Formula dia adalah A sama dengan pi r square. Dan video yang terakhir kita dah belajar tentang length of arc. Okey, ini adalah formula dia dan kita improvise, kita jadikan dia bentuk macam ni, di mana formula dia adalah theta perkan dengan 360 didapatkan dengan 2 pi r. Okey, kemudian kita nak move forward kepada kita punya subtopik pada hari ini adalah area of sector. Sebelum tu saya nak terangkan dulu tentang sector. Katakanlah kita ada sebuah bulatan. Okey, ni adalah sector ni yang saya lukis ni. Okey. Ni kawasan yang kecil ni adalah sector. Yang ni dinamakan sebagai minor sector. Kawasan ni dinamakan sebagai major sector. Okey, jadi kita nak dapatkan luas bagi kawasan tersebut lah. Sama ada minor ataupun major. Formula dia adalah area of sector dibahagikan dengan area of circle bersamaan dengan angle at the center dibahagikan dengan 360. Okey, sekali kita tengok formula ni pening. Okey, sekali kita tengok formula ni pening. Ni adalah formula yang dibagi dalam buku teks dan juga list of formula ya. Jadi nak memudahkan kamu tengok formula, okey, saya telah improvisekan formula ni, kita gunakan formula yang saya akan tulis ni. Okey, area of sector bersamaan dengan theta perkan dengan 360 didarabkan dengan pi r square. Okey, kita gunakan formula ni untuk mencari luas bagi sektor. Okey, gunakan formula ni sahaja. Bila disebut tentang circumference, kita gunakan formula ni, dua ni. Area of circle satu bulatan, kita gunakan formula ni. Length of arc, kita gunakan formula ni. Kalau disebut tentang area of sector, ini sahaja formula yang kamu kena gunakan. Okay, jadi basically ada 4 formula ya yang kamu kena ingat. Circumference ada 2, area ada 1, length of arc ada 1 formula, area of sector pun ada 1 formula. Okay. Moving on, kita tengok contoh 15, example 15, bagaimana cara untuk kita menggunakan formula tersebut. Baik, the diagram below shows a circle with center O and radius 21 mm. Calculate the area of the minor sector MON. Okey, dia nak minor sector. Dia dibagi sebuah bulatan dengan dia punya radius adalah 21 mm. Okey, sudut dekat sini adalah 100 darjah. MON 100 darjah dan dia nak luas kawasan ni. Okey, minor sector MON. Okey, bila disebut tentang area of sector, terus je tulis formula. Okey, area of sector. Tulisan saya huduh, kamu tulislah cantik-cantik ya. Okey, theta perkan dengan 360 didarabkan dengan pi r square. Okey, lebih kurang je macam kita belajar length of arc sebelum ni. Gantikan sahaja nilai-nilai ke dalam formula tersebut. Okey, theta dia berapa? Dah bagi iaitu 100, tuliskan 100 dibahagikan dengan 360 didarabkan dengan pi, dia tak bagi dalam soalan, maka kita gunakan 22/7 didarabkan dengan radius dia adalah 21 dan kuasa 2. Okey, disebabkan formula dia r kuasa 2, jadi kita ambil radius dia 21 kuasa 2 kan. Okey, benda-benda ni tekan sahaja dengan menggunakan kalkulator. Okey, mana saya punya kalkulator? 100 perkan dengan 360. Okey, ini adalah theta per 360 didarabkan dengan pi iaitu 22/7. Okey, didarabkan dengan apa lagi betul? Radius 21 kuasa 2. Okey, jadi jawapan dia kita akan dapat dekat sini adalah 385. Okey, semudah itu saja, semudah ABC. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia 385 mm square. Okey, jadi unit ni tak nak tulis pun tak apa. Okey, takut kamu tulis nanti salah. Kamu tulis centimeter square dah salah kamu punya unit, habis jawapan ni salah. Ataupun kamu tersalah tulis kilometer ke meter ke, okey, ataupun tak ada square ke, nanti dia punya unit ni dah salah, takut jawapan kamu akan salah juga. Jadi cadangan saya, kalau dia tak cakap jawapan tu nak dalam unit apa, tak perlu nak ditulis. Beri jawapan 385 pun dah cukup. Okey, jadi kita gunakan formula, masukkan nilai, terus dapat jawapan. Okey, next. Example 16. Given the area of sector QOP is 18.48 cm square and the radius is 12 cm. Calculate the value of theta. Okey, dia bagi kat kita, given the area of sector QOP 18.48, ni adalah luas kawasan sektor ni. Dia bagi kita luas kawasan sektor dan dia bagi kat kita radius 12 cm dan dia nak theta. Okay, macam saya cakap tadi, bila dia cakap area of sector je, tak ada formula lain dah. Kita gunakan formula yang sama macam tadi, cuma kita kena olah sikit tentang apa yang dia nak. Okay, jadi tulis dulu formula, area of sector bersamaan dengan theta perkan dengan 360 didarabkan dengan pi r square. Okay, soalan dia bagi kat kita, ni, area of sector dia bagi, radius pun dia bagi, dia nak mencari
theta. Okay? Yang saya highlightkan dengan purple tu adalah benda yang dia nak cari. Yang saya highlightkan dengan yang warna biru ni adalah benda yang dia bagi. Jadi kita gantikan yang warna hijau, warna biru ni dengan nilai-nilai yang dia bagilah. Area of sector dia dah bagi dalam soalan iaitu 18.48. Bersamaan dengan theta dia tak bagi, biarkan dia sebagai theta. Kamu nak ganti dia sebagai X ke Y ke Z ke, ikut suka kamu lah. Tapi kalau nak biarkan dia sebagai theta pun boleh, tak ada masalah. Perkan dengan 360 didarabkan dengan pi adalah 22/7. Kalau dia tak bagi dalam soalan, didarabkan dengan radius dia adalah 12/2. Okey, jadi ni adalah benda yang kita nak cari. Jadi kita darabkan yang ni dulu. Yang ni kita selesaikan. Okey, yang ni tak boleh nak selesaikan. Theta per 360 tak boleh selesai. Yang ni kita boleh selesai. 27 12/2 kita boleh selesai. Tekanlah kalkulator. Kembali kepada kalkulator. 22/7 didarabkan dengan berapa jadi? 12/2. Maka kita dapat tu 452.5714286. Panjang sangat jawapan dia. Kalau boleh tukar kepada pecahan, tukarkan kepada pecahan. Ni jawapan dia. 3168/7. Okey. Bagi jawapan dalam pecahan dulu dalam jalan kerja. Sebab apa jangan ambil perpuluhan? Sebab bila kamu ambil perpuluhan, kamu akan pendekkan nilai perpuluhan tu, dia akan jadi salah dekat jawapan belakang nanti. Jadi, lepas kamu tekan kalkulator, okey, bagi jawapan dalam pecahan. Kalau boleh tukar kepada pecahan. Kalau tak boleh tukar, tak apalah, ambillah perpuluhan. Okey, tapi kalau boleh tukar, ambil jawapan yang pecahan ni. Okey, jadi 3168/7. Okey, jadi 18.48 adalah bersamaan dengan theta perkan dengan 360 didarabkan dengan benda tadi jawapan saya dah lupa dah. 3168/7. Okey. 3168 perkan dengan 7. Okey, kemudian kita nak dapatkan theta. Okey, benda ni kita pindahkan ke sebelah kiri. Kita buat smart linear Yang ni semua pindahkan ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat 18.48 dibahagikan dengan 3168 perkan dengan 7 bersamaan dengan theta per 360. Okey, ni darab, pindah sebelah kiri dia akan jadi bahagi. Yang ni tekanlah kalkulator. 18.48 bahagi 3168/7. Okey, 18.48 dibahagikan dengan salah. Okey, dibahagikan dengan 3168. Salah juga. Saya tekan ni. 3168/7. Okey, macam ni. Alright. Jadi jawapan dia 0.40833. Panjang juga. Okey, cuba tukar kepada pecahan. Okey, tukar kepada pecahan kita dapat 49/1200. Jadi gunakan jawapan tu. Okey, saya tulis kat sini ya. Okey, 49/1200 adalah bersamaan dengan theta perkan 360. Nak dapatkan theta 360 kita pindahkan ke sebelah kiri. Okey, theta bahagi 360. Jadi 360 pindah sini dia akan jadi darab. Maka 49 perkan dengan 1200 didarabkan dengan 360 adalah bersamaan dengan theta. Jadi berapa jawapan theta ni? Tekanlah kalkulator. Okey, 49 perkan dengan 1200 didarabkan dengan 360. Maka dapat jawapan dia adalah 14/7. Jawapan yang terakhir adalah 14/7 darjah. Settle. Itu sahaja cara untuk selesaikan soalan 16. Okey, jadi selesai ya. Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Example 17. Okey, ni solving problem, soalan yang terakhir lah. Soalan penyelesaian masalah, kemudian kita dah habis bab. Okey, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah intends to build a rectangular recreational park with a length of 63 meter and a width of 58 meter. Okey, jadi Majlis Bandaraya Melaka nak bina satu taman rekreasi dengan panjang taman tu adalah 63 meter dan lebar dia adalah 58 meter. At every corner of the park, a quadrant with radius of 7 meter will be planted with flowers. Okey, jadi dekat hujung, dekat corner taman ni, okey, dengan dia punya radius dia. Okey, ni radiusnya kat sini. Ni 7, sini 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 pun 7. Okey, 7 meter Ni semua 7 meter. Okey, fahamlah saya tulis 7 tu. Okey, semua panjang dia 7 akan ditanam dengan bunga. Okey, ni kawasan bunga. Saya lukis bunga sikit. Ya, ni kawasan bunga lah. Okey, bunga. Okey. Bunga saya hudur sikit. Okey, kemudian dia cakap apa lagi? A circular shaped fish pond with a diameter of 28 meter will be built in the middle of the park. Okey, dekat tengah-tengah ni dia buat kolam ikan dengan diameter dia adalah 28 meter. Okey, ni maklumat dalam soalan yang dia bagi. Okey, soalan yang terakhir. The remaining areas
will be planted with grass. Okey, kawasan yang tertinggal akan ditanam dengan rumput. Okey, jadi saya labelkan dulu kawasan yang tertinggal. Okey, kawasan yang tertinggal, kawasan yang bukan kolam ikan, bukan yang tanam pokok bunga tadi. Jadi kawasan ni lah. Okey, yang saya loretkan ni. Okey, jadi kita nak dapatkan kawasan ni. Okey, ni adalah kawasan yang tertinggal. The remaining areas will be planted with grass. Calculate the area covered with grass. Okey, dia suruh kita kira luas kawasan yang dilitupi oleh rumput ni. Kawasan yang saya loret ni lah. Okey, jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, jadi cara untuk dapatkan luas kawasan yang berloret ni adalah kita dapatkan luas kotak ni semua. Okey, kemudian kita tolak luas kawasan bucu dia ni, keempat-empat ni. Okey, dan kita tolakkan dengan luas kawasan bulat di tengah-tengah. Okey, boleh? Jadi nak dapatkan luas kawasan yang rumput, saya ulang lagi sekali. Kita dapatkan luas semua sekali, luas petak ni. Kita tolakkan dengan luas bucu ni, luas bucu ni, luas bucu ni, luas bucu ni. Dan luas bulat di tengah-tengah. Maka kita akan dapatlah luas kawasan yang berloret. Okey, jadi mula-mula sekali kita dapatkan luas yang paling besar, luas petak. Okey, luas petak. Jadi nak dapatkan luas petak ni, formula dia adalah panjang darab lebar. Length times width. Jadi length dia adalah 63 meter. Darabkan width dia adalah 58 meter. Kita darabkan, tekan kalkulator 63 darab 58. 63 darab 58, maka kita dapat 3654. Okey. 3654 meter persegi. Okey, kita nak tulis unit tu pun tak apa. Okey, ini adalah luas kawasan semua sekali. Okey, luas kawasan semua sekali. Maksudnya dia merangkumi semua ni. Okey, everything. Luas park tersebut. Okey. Kemudian kita nak cari luas kawasan yang ni pula. Luas bucu dia tu pula. Ada 4 bucu kan? Jadi kita dapatkan luas bagi satu bucu dulu. Okey, ni adalah luas sektor. Betul tak? Bentuk dia adalah bentuk sektor. Jadi kita gunakan formula bagi area of sector. Formula dia tadi baru kita belajar, iaitu theta perkan dengan 360 didarabkan dengan pi r square. Okey, jadi kita masukkan nilai theta dia. Theta dia adalah sudut yang berada di sini. Berapa sudut kat sini? Okey, sudut kat sini adalah sudut kat sini lah ni. Ni sudut kat sini. Sudut kat sini adalah sudut 90 darjah. Macam mana kita tahu 90 darjah? Sebab disebut rectangular. Okey, rectangular maksudnya semua ni 90 darjah lah hujung dia. Jadi sudut di sini 90, gantikan masuk 90 darjah di sini. 90 perkan dengan 360 didarabkan dengan pi dia adalah 22/7. Dia dah bagi dalam soalan. Use pi 22/7. Siapa yang guna 3.142 kat sini, maka jawapan dia akan jadi salah ya. Okey, didarabkan dengan radius dia. Okey, mana radius dia? Okey, ni tadi dia cakap. Okey, panjang ni. A quadrant with radius of 7 meter. Okey, radius kat sini semua 7. Jadi masukkan nilai kat sini 7 kuasa 2. Okey, maka kita tekanlah kalkulator dapat berapa jawapan dia. Okey, mana kalkulator? 90 perkan dengan 360 didarabkan dengan 22/7. 22/7 didarabkan dengan dia punya radius 7 kuasa 2. Maka dapat jawapan 38.5. Okey, 38.5. Okey, itu untuk satu kotak. Kalau ada 4 kotak, kita darablah dengan 4 ni. Okey. Ni saya darabkan dengan 4. Maka 4 darabkan dengan 38.5. Maka luas untuk keempat-empat ni yang saya tandakan dengan merah ni. Ni 1, 2, 3, 4. Luas untuk keempat-empat ni adalah, kita darabkan dengan 4 ya. 38.5 didarabkan dengan 4. Maka dapat 154. Okey, dapat 154 untuk keempat-empat bucu ni. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, luas semua sekali dah dapat. Okey, luas semua sekali dah dapat. Luas bucu pun dah dapat. Keempat-empat ni, luas hasil tambah keempat-empat ni adalah 154. Luas yang kita boleh dapat adalah luas bulat yang di tengah-tengah. Okey, bila luas bulatan, maka kita gunakan formula A sama dengan pi r square. Okey, luas satu bulatan kita gunakan formula A sama dengan pi r square. Jadi masukkan sahaja nilai. Pi adalah 22/7 didarabkan dengan radius dia. Dia tak bagi radius ya. Kat sini dia bagi 28 iaitu diameter. Radius dia adalah separuh pada diameter. Kalau diameter dia 28, maka radius dia akan jadi pandai 14 kuasa 2. Okey, dia akan jadi 14. Jadi tekan sahaja kalkulator. Mana kalkulator? 22/7 didarabkan dengan 14 kuasa 2. Maka kita dapat 616. Okey, 616. Maka luas untuk kolam ikan di tengah-tengah ni adalah 616. Okey, jadi kita dah dapat dah. Jadi kita nak dapatkan luas kawasan yang berloret tu, the remaining areas. Jadi kita kena tolaklah. Okey, tulislah jawapan yang terakhir. Remaining
areas. Kita ambil luas yang mula-mula tadi. Yang ni tolakkan dengan 4 bucu dia 154, tolakkan dengan kolam ikan. Maka berapa jawapan yang kita dapat? 3654 ditolakkan dengan 4 bucu dia 154 ditolakkan dengan kolam ikan di tengah-tengah 616. Jadi tekan kalkulator. Okey, 3654 tolakkan dengan 154, tolak 154, lupa dah ni. 154 dan 616, tolak 616. Maka jawapan dia adalah 2884. Okey. Jadi remaining areas adalah 2884 meter persegi. Maka itu sahaja dia punya jawapan. Okey, jadi setiap soalan itu apa yang dia nak tanya itu berbeza-beza, tapi formula dia tetap sama macam saya cakap tadi. Okey, saya terangkan di mula-mula ada 4 saja formula. Yang ni kira satu formula lah ya. Okey, untuk circumference satu formula sama ada C sembilan pi D ataupun C sembilan 2 pi R. Untuk luas satu bulatan A sembilan pi R cos 2. Untuk length of arc ni adalah formula dia. Dan untuk area of sector kita gunakan formula ni. Hafal formula-formula ni, insya-Allah semua jenis soalan bulatan kamu boleh selesaikan. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.